Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Ayat yang ketiga surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala sebut di sini tentang azab yang menimpa kepada manusia di dunia dan azab yang menimpa pembalasan di hari akhirat dengan azab api neraka. Manusia ni kata Allah, kalau Allah nak, Allah tetapkan kepada mereka ni al-jala. Al-jala ni maknanya pembalasan, balasan Tuhan, azab Allah. Allah Ta'ala bagikan azab ni di dunia lagi, dan azab tu pula menunggu lagi teruk ialah di hari kiamat. Walahum fil akhirati azabun nar. Apa sebab manusia ni menerima azab di dunia dan menerima azab di hari kiamat? Ada dua sebab. Dua sebab. Ayat keempat memberi jawapan. Sebab yang pertama, zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Sebab yang pertamanya mereka itu merasa syak, merasa ragu-ragu, membantah Allah dan membantah Rasul. Syaqullah maknanya bantah. Syak maknanya tak setuju. Syaqun maknanya lawan. Punca utamanya ialah sebab melawan Allah dan melawan Rasulullah. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat ayat ini, Allah tutup dengan satu ayat yang sangat menakutkan kita. Wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang membenci Allah, membantah Allah, melawan Allah, maka sesungguhnya bagi mereka itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyiksakan. Fa innallaha syadidul iqab. Bagi mereka itu sangatlah siksaan azabnya. Jadi bila kita tengok daripada dua ayat ini, punca kenapa manusia mendapat azab di dunia, nombor satu, sebab bantah Allah. Nombor dua, sebab bantah Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ayat ini mudah-mudahan memberikan pengejaran kepada kita supaya beringat, jangan sampai bantah Allah dan bantah Rasul dalam apa benda dan perkara yang kita kerjakan. Baik, kita sambung bacaan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Kita sampai kepada bab yang ke-21. Bab fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan." Yaitu bab pada menyatakan hukum, bab pada menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu mengetahui akan barang yang aku ketahui, nescaya kamu tertawa dalam keadaan sedikit. Hadis yang kita nak baca ini ialah hadis yang hasan dan gharib. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu takkan ketawa banyak-banyak. Yang kamu adanya ialah ketawa sedikit-sedikit. Baik, hadis kita baca dahulu. An Abi Dzar qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'a asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaytum katsira wa ma talazzaztum bin nisa' 'ala al-furush wala kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah la wadidtu anni kuntu syajaratan tu'dadu. Hadis yang hasan lagi gharib daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya aku lihat barang yang tiada kamu lihat dan aku mendengar benda yang kamu tidak dapat mendengar. Abu Dzar ni tuan-tuan sahabat Nabi, orang yang zuhud, yang hidupnya serba sederhana. Dia suami isteri ni hidup miskin. Yang peliknya dia ni, bila miskin satu hal, bila orang bagi sedekah, bila orang bagi sedekah pada dia, sedekah yang orang bagi pada dia tu, dia sedekah pula pada orang lain. Orang bagi sedekah pada dia, dia ambil. Nanti dia jumpa orang lain, dia sedekah pula. Ni nama Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat zuhud. Perangai Abu Dzar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis-hadis dia, perangai dia ialah bila dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia akan minta pesan daripada Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatlah pada aku ya Rasulullah, pesanlah kepada aku ya Rasulullah. Ni kegemaran dia. Asal jumpa Nabi minta pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perangai dia. Jadi kita ada tuan-tuan, kalau jumpa orang baik-baik, jumpa orang alim-alim, jumpa dia, tuan bagilah pesanan pada saya, apa-apa nak pesan-pesanlah. Ni sifat orang baik, sifat rendah diri, sifat tawaduk, minta rendah diri. Saya baru ni jumpa dengan satu orang, 84 tahun umur dia, buta. Saya pergi ceramah, habis ceramah pengurusi kata, ustaz, ada satu orang tua nak jumpa sangat dengan ustaz. Saya pun pergi buta, dia salam, dia pegang tangan. Selalu saya dengar suara ustaz dalam radio, hari ini dapat pegang tangan ustaz, bahagia rasanya, kata dia. Saya jawab, saya lagi bahagia jumpa Tuan Haji. Tuan Haji semayangnya cukup lama, puasa dah berpuluh tahun, semayang Jumaat dah 70 tahun, beribadat berpuluh-puluh tahun. Tuan Haji lagi berbahagia pada saya. Saya baru berpuluh tahun, tapi Tuan Haji dah semayang berpuluh tahun, semayang Jumaat, pergi haji, baca Quran beribu kali dah. Saya lagi berbahagia jumpa dengan Tuan Haji. Masya Allah tuan-tuan. Isteri dia pun datang. Isteri pun buta ya. Saya tanya dekat dia, akak umur berapa akak? 76 ustaz. Dua-dua ni buta asal kan? Tak, dia kata bila kami tua ya, kami tak nampak. Dulu kami nampak, lah tak nampak. Dulu saya imam masjid ustaz, lama jadi imam berpuluh tahun, jadi buta ni tak jadi imam lah. Jadi tuan-tuan, bila kita jumpa dengan orang yang lama-lama macam ni, orang yang tua-tua macam ni, di Jalan Kuala Kangsar ada seorang tua, umur dia 90 tahun tuan-tuan. Saya jadi imam masjid, sebelum saya jadi imam masjid, dia imam dulu. Dia rukuk dengan tak rukuk sama aja, bongkok lah.
Rukuk merukuk, tak rukuk merukuk. 90 tahun. Dia buat kerja apa? Dia cuma ambil upah. Baca Quran di kubur. Waris-waris si mati yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di Shah Alam, tolong dia, Pak Haji, baca Quran, saya bagi duit. Itulah pendapatan dia, tuan-tuan. Tapi masih lagi datang ceramah saya, bawa kereta. Naik Datsun 120Y. Saya jumpa dia, saya cium tangan dia. Tak ngumpat, tak cakap apa, duk dia. Sekali dia bersalam dengan bongkok-bongkok jalan. Nak salam dengan saya cium tangan dia, tuan-tuan. Dia orang tua. Tu imam masjid. Berapa puluh tahun dah dia semayang. Ambil barakah daripada dia, tuan-tuan. Orang zuhud-zuhud. Dia bukan dia buat apa, dia dulu dia kerja. Tak ada kerja-kerja gitu-gitu je. Sekarang pendapatan dia hasil daripada dia baca Quran saja. Nak buat kerja apa, dah 90 tahun. Tapi tuan-tuan, semayang tarawih 20 rakaat. Tiap-tiap malam tahajud. Tiap-tiap malam. Ini kita nak ambil semangat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tuan-tuan jumpa lah orang macam ni, tuan-tuan, suruhlah dia doa, suruhlah dia wasiat pada kita. Bukan kita minta bagi wasiat pada dia, dia kena wasiat pada kita. Sebab dia hidup dalam keadaan yang sangat lama, lebih banyak beribadat, lebih dekat kepada Tuhan, lebih daripada kita. Baik, kata dia, Nabi berkata, aku lihat perkara yang kamu tak nampak, dan aku mendengar benda yang kamu tidak mendengar. Kata Nabi, aku lihat apa? Yang aku lihat, langit ini, bahawa melanduk tiada dalamnya tempat 4 jari, melainkan malaikat menghantarkan dahinya sujud bagi Allah Ta'ala. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Di langit tu, kata Nabi, di langit sana tidak ada ruang seluas 4 jari. Tidak ada ruang seluas 4 jari, melainkan rapatnya malaikat duduk sujud pada Allah, sehinggalah langit itu melendut. Kita dalam masjid ni seluas-luasnya, tuan-tuan, selapang-lapang. Tuan-tuan nak berguling tak apa, nak lunjuk kaki pun tak apa, punya luasnya dalam masjid. Tapi malaikat di langit tidak ada ruang seluas 4 jari, ruang kosong tak ada. Melainkan semuanya rapat. Sehinggalah langit yang begitu kuat, bila malaikat sujud, melendut langitnya. Nabi nampak langit tu melendut, tapi kita nampak birunya langit. Kita nampak cuma biru. Kita hanya nampak awan. Kita hanya nampak kekasih saja di langit. Makwa dengan pakwa je di langit. Kalau ku dapat memintal awan, kan ku susun, ku tulis namamu di langit biru. Itu je kita nampak. Tengok langit, ingat boyfriend. Tengok langit, ingat girlfriend. Orang ingat langit, tengok awan, tengok bintang, ingat Allah. Itu bezanya. Itu beza kita. Tengok batu, ingat girlfriend. Kalau pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu. Sekarang dia pergi lagi, ada nama dia, Mak Topoi, Leh Mekna. Ada lagi, dia nampaknya itu je. Dia tak nampak bekas Allah tu ada di mana-mana. Orang yang beriman, dia nampak bekas Allah, bekas makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan, itu ada di mana-mana. Hatta pada dirinya ada tanda-tanda bekas kekuasaan Allah pada diri dia. Tapi bagi orang yang tak beriman pada Allah, dia tak nampak apa kesan. Kesan ciptaan Allah tu ada pada kita masing-masing. Tapi kita tak ambil berat dengan ciptaan Tuhan. Sebab kadang-kadang kita tak anggap itu sebagai satu benda penting. Sedangkan di situlah yang menimbulkan sifat iman, menambahkan sifat beriman. Baik.
Dan kata Nabi lagi, demi Allah, jikalau tahu sekalian kamu apa yang aku tahu, tentu tertawa sedikit kamu dan menangis kamu banyak-banyak, dan tiada bersedap-sedap dengan perempuan-perempuan kamu di atas tempat tidur, dan nescaya kamu tidak akan keluar, dan nescaya kamu akan keluar kepada jalan menuju kepada Allah. Suka bahawa aku jadikan jikalau aku satu pohon kayu yang dipotong. Kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku nampak, nescaya kamu tidak akan ketawa. Yang kedua, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu tidak akan pedulikan isteri-isteri kamu. Kamu takkan tidur dengan suami-suami kamu. Takkan ada lagi perasaan untuk melakukan hubungan kelamin. Tak teringin. Malah apa yang kamu buat, kamu lari ke jalan takut pada Allah. Maka pada masa itu kamu akan berkata, tak payahlah aku jadi orang, aku jadi pokok pun tak apa, aku jadi pohon pun tak apa. Jadi apa benda sebenarnya tuan-tuan yang Nabi Muhammad nampak ni, sampai Nabi kata macam ini? Apa sebenarnya yang Nabi tahu? Sampai Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu menangis, kamu takkan ketawa, kamu takkan kahwin, kamu takkan fikir tentang seks, kamu tak ada fikir tentang benda-benda lain. Sebaliknya kamu berkeluar di tengah-tengah jalan, menangis di tengah jalan, takut kepada Allah. Sampai kamu akan kata, ya Allah, jadikanlah aku pokok, jadikanlah aku pokok, aku tak nak jadi orang. Apa benda ni tuan-tuan? Baik kita tengok huraian hadis ini. Ketahuilah wahai saudara, boleh kita katakan kebanyakan manusia ni tinggal dalam keadaan lalai, tiada ingat kebesaran Allah Ta'ala yang wajib atas manusia tunduk menjunjung perintah Allah, apa suruhnya segenap waktu. Saya semalam habis forum di Surau Mustaqim. Saya ni tak makan sangat daging kambing. Elok saya tak makan. Kalau saya makan kan tak cukup pula. Dah lah tak cukup. Saya kata pada sahabat, jom kita pergi makan tempat lain lah. Satu hari dah saya tak makan. Sibuk sangat sampai tak makan. Tengah forum aku dah sakit pinggang. Angin masuk gamak. Habis makan balik ke penginapan. Tengok 4-5 orang artis. Mula-mula saya sembahyang maghrib dengan artis. Dia sesi minyak Petronas depan sembahyang maghrib semalam. Dia tengok saya pakai baju dekat Petronas tu, salin baju tu, dia tengok. Saya kata surau kat belakang. Dia pergi ikut sembahyang sekali. Saya tak mau sebut lah artis tu apa. Rockers. Rockers. Ya. Rasanya sembahyang dengan Abang Luqman tu. Botak cin. Kilat kepala. Dia buka topi. Oi, botak apa orang tua ni. Rockers. Sembahyang. Alhamdulillah. Malam tadi lepas saya balik, 3-4 orang duduk. Masing-masing dengan makrum. Makrum masing-masing semua seokor. Relax. Masya Allah. Saya tengok jam dah pukul 12 ni. Ini tuan-tuan tengok. Kadang-kadang dalam keadaan lalai. Saya makan semalam di kedai Arab. Saya tengok puak-puak Arab tu lebih lagi daripada orang putih tuan-tuan. Orang putih tak ada macam itu. Nasib baik dia melalui ke belakang, saya tak nampak. Sahabat saya yang duduk depan, rezeki dia malah nampak. Ya Allah. Lalai tuan-tuan. Kita pun nak kata sangat tak boleh. Esok-esok kita pula macam itu. Udah kita dengan isteri kita pula pakai seluar pendek makan nasi kedai Arab. Mana nak tahu tuan-tuan? Dia boleh jadi tengok Ustaz Kazim selama roh. Rasa macam pernah tengok. Jadi tapi di mana ya? Sudah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan ngatur korang sangat. Saya takut. Semalam saya jumpa satu orang. Orang top. Saya tak mau sebut nama dia, tuan-tuan pun kenal. Keluar masuk TV. Ada kes
dalam mahkamah sekarang. Bila kita tengok dalam TV disebut kesnya dalam mahkamah, kita kata dalam hati, macam ni punya orang rasuah, kita duk kata. Tapi bila semalam saya jumpa dia duduk sebelah saya, dengar ceramah daripada awal sampai akhir. Saya kata yang ni hak kes dibicarakan sekarang. Dia bawa saya pergi makan. Saya kata saya ni saya tak makan sangat. Angin. Lagipun saya tak makan nasi lagi ni. Saya tak berani makan mi. Habis makan, nyembang-nyembang pergi ke kereta. Dia hantar saya ke kereta. Baru saya tanya dia, macam mana tuan? Kes tuan pun cerita. Ustaz, saya serah pada Allah. Sekarang lawyer saya sedang usahakan, uruskan. Baik buruk ketentuan Tuhan, saya redha. Allah bersama dengan orang yang benar, Ustaz. Itu dialognya sebelum saya balik. Tetapi ada dialognya yang saya cakap sebelum saya balik. Waktu dia makan tu, saya teman dia makan. Dia kata, Ustaz, yang jadi pengacara majlis tadi itu India Muslim. Dia anak angkat saya. Dia mu'alaf, India mu'alaf, asal Hindu. Alhamdulillah Ustaz, tiap bulan, tiap tahun saya dapat mengislamkan orang. Dan bila saya islamkan mereka ni Ustaz, saya letakkan mereka di tempat rumah saya. Saya jadikan mereka ni semua anak angkat saya. Saya ajar mereka agama Islam, saya panggil Ustaz, saya ajar mereka agama Islam, saya kahwinkan mereka, malah saya dah dapat cucu angkat banyak dah Ustaz. Mudah-mudahan ini sajalah yang saya bawa di hari kiamat sebagai satu amalan. Dia rupa-rupanya tuan-tuan mengislamkan orang. Dia kata yang terbaru tu yang jadi pengurusi majlis Ustaz tu, India itu. Saya tak mau sebut orang dia, saya sebut semua tuan-tuan kenal. Yang kita tengok dalam TV kes dia, tapi di sebalik kes dia kita tak pernah tahu apa yang dia buat. Dia ada pusat penjagaan untuk mu'alaf. Dia taja semua. Saya kata tuan, dalam tempoh 3 hari ni, saya kata dalam tempoh seminggu 2 ni, ada 3 orang masuk Islam. Itu yang saya sebut semalam di surah Mustaqim. Di tengah ramai-ramai semalam yang datang forum semalam, ada seorang mu'alaf di situ yang baru masuk Islam Sabtu minggu lepas. Ada seorang di situ, orang Cina. Saya sebut pada Datuk semalam ni, saya kata tuan, dalam bulan ni saja, orang yang mengikut kuliah kita, yang dengar Facebook, yang dengar YouTube, yang beli CD, 3 orang sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Awal Februari hari itu, perempuan umur 25 tahun. Kemudian diikuti pada Sabtu minggu lepas di Puchong, Batu 14. Dan yang terbaru 2 malam lepas, orang ni jawab, Datuk ni jawab, Ustaz, buat mari nama mereka tu kat saya. Buat mari nombor telefon mereka. Saya akan uruskan pengajian mereka. Saya akan jumpa dengan majikan mereka. Suruh minta cuti, tak bergaji pun tak apa. Saya akan tanggung makan minum mereka sampai mereka faham agama. Bagusnya tuan-tuan. Saya seronok Ustaz. Saya dah buat kerja ni 14 tahun dah Ustaz. Dah berapa ramai dah Islam saya pun lupa dah Ustaz. Tapi mereka ni memang saya carikan kerja, saya bagi mereka kahwin, saya bagikan mereka faham agama. Dia nak 3 orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan duk tengok daripada luaran orang tu jahat ke baik. Kita tak tahu apa sebenarnya yang dia buat. Kita tak tahu. Kita hanya tengok pada luaran, jahat punya orang, teruk punya orang. Tengok-tengok dia lebih baik daripada kita.
Cuba kita tanya diri kita sendiri, berapa ramai dah kita ni mengislamkan orang? Berapa ramai? Yang dengar cakap kita, yang faham tentang Islam, yang masuk Islam. Memang kita berkawan dengan bukan Islam, tetapi mereka masih tak faham Islam, tak masuk Islam pun. Yang ni yang saya sebut banyak kali pada tuan-tuan. Ceramah biar elok-elok, biar mereka tertarik dengan Islam. InsyaAllah saya akan kumpulkan. Saya dah berbincang semalam dengan dia, dengan sahabat saya, Facebook, penyelarah Facebook saya, Tuan Haji Syam. Saya bincang, kita nak kumpulkan dalam 20 orang lebih yang bukan Muslim, yang mengikuti pengajian kita dalam Facebook. Setakat ni hampir 30 orang tuan-tuan. 3 daripadanya telah pun Islam. Kita duk layan ni 30 orang ni. Kita duk hantar macam-macam mereka supaya mereka buat. InsyaAllah kalau jadi selepas saya balik pada umrah, kita nak kumpulkan mereka di satu tempat, kita akan buat diskusi dengan mereka. Makan-makan, bincang-bincang tentang Islam. Mudah-mudahan mereka tertarik dengan Islam. Sebab tu jangan kita duk kata kita ni hebat. Jangan duk kata-kata kita ni terror. Tapi tidak ada apa sumbangan kita pun. Kadang-kadang baca Quran pun tak lancar, kita dah kata ada kita ni baik. Apa sumbangan pun tak ada. Tuan-tuan tolong muhasabah. Saya bila jumpa macam itu, bila dia cakap macam itu, malah saya jumpa sendiri dengan India Mu'alaf itu, yang jadi pengurusi majlis hari itu. Saya rasa rendahnya saya ni tuan-tuan. Rendah sungguh nak banding dengan dia. Yang berjaya mengislamkan ramai orang, malah sanggup membelah orang-orang yang Mu'alaf tadi. Bukan senang tuan-tuan. Habis forum semalam, saya jumpa dengan satu Mu'alaf yang masuk Islam minggu lepas. Dia tanya, Ustaz, mau tanya sikit, kalau kita belum mandi hadas ambil wuduk, tapi kalau kita belum sunat, dia tak sah ke Ustaz? Sebab ada kawan saya suruh sunat sekarang. Itulah orang Melayu. Asyik orang masuk Islam aja potong. Asyik potong aja masuk Islam. Kecut perut nama Allah. Saya kata Danish, bila hang buang air kecil, basuh bersih-bersih. Jangan biar bertakung, jangan biar bersimpan di situ. Mandilah, sah mandi kamu. Lepas tu bila senang-senang, pergilah sunat. Sunat bukan macam dulu 2 minggu pantang. Sunat sekarang guna laser. Tak luka pun, tak berdarah pun. Sekejap je. Pagi sunat, petang boleh main bola lah. Buatlah bila senang nanti. Sebab ada orang pergi kabur ke dia, kamu tak boleh lagi, kamu tak ada sunat, kena potong sekarang. Kawan tu tanya kebir tentang kawan allergic, fobia, trauma, semuanya ada. Kita pergi sebut potong dengan dia. Letih tuan-tuan. Inilah yang jadi masalah kita ni. Ni orang yang tak faham agama pergi berdakwah pada orang. Lama-lama lari orang tu. Baik. Kemudian kata dia, sebab pun lalai. Kenapa manusia ni lalai? Yang pertama, kerana jahil akan kebesaran Tuhan. Tak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab nombor 1. Dalam dunia ni tuan-tuan, semua ada ubat. Tapi sayang, ubat tu kita tak ambil. Ubat jahil, belajar. Ubat tak tahu, tanya. Masalahnya ubat tu di mana sekarang ni? Ubat tu ada dalam diri. Masalahnya dia tidak mau keluar, dan kita tidak mau menggunakan ubat yang ada dalam diri kita itu. Ubat kepada susah, berusaha. Ubat kepada miskin, bekerja. Ubat kepada malas, bangun, buat kerja. Ubat kepada malas, motivasi diri. Masalah kita ikut masalah itu. Kita layan penyakit. Layan penyakit. Susah hati, layan susah hati.
Susah hati lah. Kenapa susah hati? Barang mahilah. Banyak ke? Satu cincin aja. Ya Allah. Dah cari satu rumah dah? Dah. Kalau gitu akak cari dekat pokok. Cari dekat kedai mat Haji Junid. Jumpa dah. Bawa duit aja. Dah. Puas hati dah ada baru. Dah dia duk cari. Memang tak jumpa lah. Buat apa kita nak cari lah, letih cari dah. Doa pada Allah. Ya Allah, gantikanlah yang hilang dengan yang lebih baik lagi, ya Allah. Kan tenang hati. Setiap benda tu ada ubat. Ustaz, saya sunyi Ustaz. Kalau sunyi, sibukkan diri. Kahwin, hilang sunyi. Ustaz, saya sunyi Ustaz, kami dah kahwin 20 tahun tidak ada anak. Sibukkan diri dengan ibadat. Ubatnya baca Quran sama-sama, zikir sama-sama, hafal Quran sama-sama. Sudah tak ada anak. Isteri tak kerja, anak tak ada, suami kerja, duduk di rumah seorang-seorang, sunyi tak? Sunyi. Kalau dia hafal Quran, dia tak sunyi. Apa Quran? Habis mengemas, habis basuh kain, buka Quran baca. 40 kali satu muka ni 40 kali. 40 kali. 40 kali lepas Isyak start menghafaz. Subuh pagi besok insya-Allah ingat dalam otak. Jangan kata, saya sunyi lah Ustaz. Sunyi pasal kamu bermenung. Sunyi sebab kamu layan perasaan sunyi. Keluar daripada sunyi itu. Kalau tak mau hafal Quran, hafal hadis. Cabaran untuk kita. Ambil satu hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sehari satu hadis, 40 hari hafal 40 hadis. Setahun tak 400 hadis. 400 hadis setahun, 4000 hadis setahun, 10 tahun. Jadi hafizah. Jadi hafiz hadis. Tapi masalahnya kita tak buat kesunyian itu dengan hafal Quran. Kita tak mengubah kesunyian itu dengan menghafal hadis. Kita ikut perasaan sunyi. Tengok budak-budak ni, kalaulah aku ada anak. Memanglah. Akhirnya perasaan tak seronok datang dalam diri. Tuhan ni tak adil, orang lain dapat anak, aku tak dapat anak. Pasal dia layan. Ruang kosong tu banyak dalam diri dia. Jangan bagi ruang kosong. Penuhkan. Kalau kita hafal Quran, tuan-tuan, insya-Allah, balik nanti suami, abang tolong semak bacaan saya dah hafal surah Luqman. Baca. Tutup Quran, suami cek Quran, pajang mata baca. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Suami cek soalan, suami cek bacaan. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda. Semoga dapat, masya-Allah. Itu ubat. Dalam diri kita ada ubat, tapi kita tak mau guna kekuatan ubat dalam diri kita. Yang kedua, yang manusia lalai, jahil tu apa? Penyakit. Penyakit ini datang daripada dalam diri dia sendiri. Dia tak tahu penyakit itu datang daripada kita. Kalaulah dia mengubah penyakit itu, dia tak cari penyakit, dia tak dapat penyakit. Penyakit dan masalah ni sebenarnya datang daripada kita. Kenapa kamu tak balik rumah, Din? Alung cari. Bukan setakat Alung, anak, acik, semua cari aku. Kenapa dia orang cari engkau? Sebab aku berhutang. Yang kau berhutang buat apa? Penyakit tu datang daripada kita. Kalau tuan-tuan tak nak penyakit, jangan cari penyakit. Senang je hidup. Kenapa mata kamu lebam, Din? Semalam kena belasah. Siapa pula belasah? Adalah mamak orang. Kenapa dia belasah kamu? Salah aku juga, aku ngorak bini dia.
Yang kamu pergi mengorak bini dia buat apa? Memang kena belasah lah kamu. Apa hal kamu Didin? Aku tengok monyok semacam je. Semalam aku kena ugut, kena attack satu orang main ugut aku, dia cekaknya baju aku. Apa pasal dia cekak baju kamu? Aku ngorak tunang dia. Dan kamu tak tahu ke perempuan tu tunang dia? Tahu saja kan. Perempuan tu pun layan aku semacam aja. Tak sangka pula balak dia berpulun aku. Kamu sendiri cari masalah. Sebab tu Imam Ghazali kata, penyakit ini datang daripada kita. Kalau tak nak penyakit, jangan cari penyakit. Menung, tiap-tiap ujung bulan menung. Kenapa ni mak? Tak ada duit lah nak bayar kereta. Itulah kamu, kereta banyak sangat. Kereta sorong, kereta tolak, wira. Ini kamu berinspira pula. Wira belum habis, kamu dah ambil inspira. Macam mana tak cukup duit? Masalah lah ni, bini aku lah nak inspira pula. Aku pun dah pening kepala dah. Yelah, berbelanja lah ikut keadaan. Pakai wira cukup lah. Kalau anak kamu ramai nak balik kampung tak muat wira, naik kereta api. Sekarang kereta api dah ada banyak, ambil kereta api. Tapi tak. Jiran sebelah ada 3 kereta, kita pun nak 3 kereta. Jiran sebelah tu tak apalah duit juta, kamu juta rupiah. Akhirnya tak mampu beli, kereta kena tarik. Malu, sakit hati, letih. Kita yang cari penyakit. Kenapa kamu ni menung je Din? Aku ada kes di mahkamah lah. Kes apa? Aku kena saman. Sebab apa kena saman? Tuduhan fitnah orang. Sebab apa kamu mengeluarkan mulut, mengeluarkan fitnah mengatakan orang? Cuba kamu jangan mengatur orang. Cuba kamu jangan fitnah. Tak ada siapa nak saman kamu. Ini yang Imam Ghazali ajar pada kita. Jangan cari penyakit. Dah. Kenapa menung Din? Kamu tak nampak ni? Berjela panjangnya surat saman. Masya Allah. Aku ingatkan 2 je surat saman aku. Aku pergi-pergi sampai ke jatuh ke lantai dia printkan surat saman tu. Kata berjela-jela kata dia. Aduh, tak guna betul lah. Yang kamu pergi bawa laju siapa suruh? Dah kawasan tu 90, yang kamu gatai bawa 180 pasal apa? Bayarlah. Kalau tak nak kena saman, jangan bawa laju. Itulah kaedah dia. Jangan cari penyakit. Kenapa kamu ni mak? Aku tengok sugul aja. Bini aku lah pasal dia marah aku kahwin 2. Dia marah macam mana? Dia kejar aku dengan pedang, kamu tahu. Tak balik aku. Baliklah kamu ke rumah isteri nombor 2 kamu. Tak boleh juga. Mak mertua dia, mak mertua aku marah aku kahwin dengan dia. Dia tak izinkan aku jumpa dengan bini aku. Sekarang aku nak tidur di mana aku tak tahu lah. Bini aku dengan samurai, kamu tahu, kejar dengan aku. Yang kamu cari penyakit buat apa? Senang je tuan-tuan. Tak usah cari penyakit. Bila tuan-tuan sakit, ubatnya ada di dalam. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali pesan, jangan cari penyakit. Kalau tak nak seksa berhutang, jangan berhutang. Kalau tak nak kena pukul, jangan mengorak isteri orang. Kalau tak nak kena saman, mulut duduk diam-diam. Selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Itu makna yang dikatakan penyakit itu berasal daripada dalam diri kita. Baik. Yang kedua, kenapa manusia itu lalai? Manusia lalai kerana tidak tahu Tuhan memberi seksa orang-orang yang salah menurut jalannya. Jadi dengan 2 sebab ini manusia lalai. Sebab yang pertama jahil. Jahil akan kebesaran Tuhan. Yang kedua, kenapa manusia lalai? Manusia lalai kerana tidak mengetahui akan Allah itu akan menghukum dan memberi seksa kepada orang-orang yang melakukan benda yang salah. Maka sudahlah begitu, manusia ini akan duduk dalam keadaan seronok 24 jam. Bila dia tak ingat dia nak jumpa Allah, bila dia tak ingat Allah akan balas dia, maka orang yang begini keadaannya ialah 24 jam
kerjanya enjoy. Maka tidak heranlah tuan-tuan, bila tuan-tuan mendengar orang akan berkata, saya telah berkecimpung dalam bidang seni ini selama 50 tahun. Tetapi saya tidak sihat sekarang. Walaupun begitu, saya akan menghambakan diri saya pada seni sampai akhir nyawa saya. Kerana darah saya adalah darah seni. Hai, batuk bawa saja nak mati tuan-tuan. Duk kira nak berkecimpung lagi. Apa ni nak jadi ni tuan-tuan? Tak bolehkah saya nak lupakan benda yang tak berfaedah itu? Kalau saya nak berkarya pun, saya nak berkarya dengan cara yang Allah redha. Kalau saya nak mengamalkan seni pun, seni yang Allah redha. Ingat, hidup kita ni tak lama tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dengan seorang penulis. Dengan seorang penulis muda. Umurnya sebaya saya. Oh, ustaz muda lagi lah ustaz. Perasan muda. Tapi kira muda lah. Dia tulis cerpen, dia tulis novel, dia tulis syair, sajak. Keluar dalam surat khabar ni selalu. Tapi sejak 2-3 tahun ni dah tak keluar. Sebab uzur, sakit. Saya ziarah dia. Mata belah kanan ni udah tertutup ke bawah. Mata belah kanan ni tertutup. Tinggal mata belah kiri nampak. Saya tanya mata belah kanan tu nampak tak? Dia pun angkat pelopak mata dia. Tak nampak ustaz. Gelap. Dilepaskan balik, mata tu pun tutup pelan-pelan kelopak. Masya Allah. Tangan ni bengkok. Elio ni duk meleleh. Elio. Gigi atas ni rongak. Dulu hebat penulis. Baca sajak ni hebat. 2 tahun menderita. Tangan lagu tu mulut meleleh. Di bahu ni kentuala saja. 24 jam kentuala nak lap. Elio. Bercakap tak berhenti. Dulu saya kenal dia. Percakapan dia diam, tertib percakapan dia. Sekarang cakap non-stop. Saya kata dulu masa sihat cakap tidak, diam je. Sekarang dah sakit cakap banyak pula. Sebab saya penagih dada tegal. Saya sekarang penagih dada tegal ustaz. Memang cakap tak berhenti. Gigi ni rongak, lidah ni rosak. Masa bila kamu isap dadah? Doktor bagi morfin tiap-tiap hari. Jadi nak tahan sakit dia bagi morfin. Sekarang tak ada morfin, badan tarik-tarik. Tuan-tuan, saya tengok pun kesian, dengar dia cakap pun kesian. Saya translate bagi tuan-tuan faham. Saya ni penyakit saya sekarang ni pengisap dadah tegar. Saya tanya dekat dia, macam pasal apa yang kamu isap penagih dadah tegar? Sebab doktor bagi morfin. Tiap-tiap hari kena makan. Kalau tak makan morfin, saya sakit. Tu yang saya cakap tak berhenti. Dah jadi isap dadah. Cakap tak berhenti. Sian tuan-tuan. Allah Ta'ala tarik balik sekejap. Macam ni Ustaz. Makan pun orang isteri bagi makan. Persatuan tak tolong ke? Saya orang biasa dapat nak tolong. Kalau saya terkena ada adik-beradik dalam tu mereka tolong. Macam mereka tolong interlock mau tolong bersama adik-beradik dia. Saya bukan interlock. Tuan-tuan faham tak faham? Tak faham sudah. Dia kata kes interlock tu semua orang bangkit tolong sastrawan tu. Tapi dia tak ada siapa tolong. Dia bukan orang hebat.
Tapi dia kata dia ni orang aktif dalam persatuan itu, dalam gabungan dok itu. Gaga apa tu cari sendiri lah. Tapi dia pun tak ada tolong nak dana tak apa juga. Saya pun nak mati ya. Hari 2 hari doktor kata 2 bulan mati. Tapi saya kata bukan doktor yang Tuhan, Allah ni Tuhan. Saya yakin saya buat saya minta kalau mati pun saya lega. Itu tuan. Dulu cukup rapat dengan saya. Tapi Tuhan bagi ujian untuk dia. Apa penyakit dia? Dia santap. Jenuh berubat. Bila nak tekan typewriter, tangan tak boleh tekan. Nak tekan tangan tak boleh tekan. Nak tekan komputer tak boleh tekan. Bila berfikiran nak type, dia fikir ya, terus kejam. Tak boleh. Masuk hospital, semua kata sihat. Berubat kampung, bila berubat dengan perubatan Islam, menjerit, aduh menjerit, keluar suara macam-macam, muntah keluar macam-macam, kena santau. Bila lambat diubat, santau ni tuan-tuan, lama-lama dia jadi kanser. Hamba Allah ni kanser pangkal hidung. Doktor buat kemoterapi ni tembak di sini tuan-tuan, pakai topeng, tembak di sini. Dia tanya, kalau tembak di sini apa kesan? 30% ingatan akan hilang. Kalau gitu tak payah tembak, buang balik topeng. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, jangan tidak percaya kepada santau. Santau termasuk di dalam sihir. Cepat-cepatlah berubat. Sebab itu orang yang kena kanser, kebanyakan dia bila sampai tahap level keempat, baru doktor dapat kesan. 1, 2, 3 insya-Allah doktor tak dapat kesan. Insya-Allah dia tak dapat. Kerana sihir di situ. Bila dah sampai tahap kronik kritikal, baru nampak ada sel yang rosak, ada benda hitam dalam benda itu, nampak. Ini kesan daripada sihir yang dinamakan santau. Jadi saya dah ajar pada tuan-tuan bagaimana cara nak mengenali santau. Banyak sangat cara. Antaranya kuku tuan-tuan di bahagian bawah berwarna hitam. Ni bahagian bawah dekat dengan kulit. Sekarang warna putih. Cuba cek tengok warna hitam ke putih? Putih, insya-Allah selamat. Hitam ustaz, 1 ke 2 ke 5 ke 10 jari hitam. 1 ni je ustaz, itu terkepit pintu. Lain tuan-tuan. Dia kalau hitam, hitam semua 5 jari, 10 jari hitam. Bahagian bawah, bukan bahagian atas kuku hitam, itu kena potong. Ni nombor 1. Jadi saya dah ajar pada tuan-tuan bagaimana cara nak mengenali santau. Banyak sangat cara. Antaranya kuku tuan-tuan di bahagian bawah berwarna hitam. Ni bahagian bawah dekat dengan kulit. Sekarang warna putih. Cuba cek tengok warna hitam ke putih? Putih, insya-Allah selamat. Hitam ustaz, 1 ke 2 ke 5 ke 10 jari hitam. 1 ni je ustaz, itu terkepit pintu. Lain tuan-tuan. Dia kalau hitam, hitam semua 5 jari, 10 jari hitam. Bahagian bawah, bukan bahagian atas kuku hitam, itu kena potong. Ni nombor 1. Yang kedua, batuk tak berhenti. Tak berhenti. TB ke? Dah. Batuk kering ke? Dah. Tapi tak boleh. Yang ketiganya, tuan-tuan rasa sakit di dada. Pedih sangat-sangat. Jantung ke? Tidak. Ambil darah? Tidak. Cek 3 poin darah buat keluar. Cek ada jantung tak? Buat pemeriksaan, tak ada jantung, tapi dada sentiasa sakit. Bila minum air tebu sakit. Bila makan rebung sakit. Bila makan daging kambing sakit. Itu kita dapat kesan.
Yang keempat, tanda-tanda yang kita ni terkena santau, muntah disertai dengan darah. Pergi ke hospital, adakah saya rosak kerompong? Adakah paru-paru saya rosak sampai saya keluar darah? Tidak. Doktor jawab, jangkitan virus. Ada kuman sahaja. Mana paru-paru saya okey? Jantung saya okey? Okey. Ni pasal apa berdarah? Darah tu sebab virus. Ada dia punya jangkitan virus. Doktor hanya bagi ubat untuk antibody saja, antivirus saja. Itu saja ubat dia bagi. Atau tak pergilah cek. Kita bimbang. Dulu waktu saya kena santau, tahun 1995. Saya muntah, tuan-tuan, ditahannya timba. Campur dengan muntah, campur dengan darah, setengah timba baldi tu darah saja. Hanya Tuhan yang tahu macam mana sakitnya orang kena santau. Berubat merata. Dada ni tak boleh sentuh, pakai baju pun tak boleh. Duduk atas rumah ni, duduk dalam rumah ni baju tak pakai, panas. Pakai singlet pun tak boleh, sakitnya. Saya pergi berubat di Batu Kurau, mati dah orang tua. Allah yarham Haji Hamid, Tok Bilal masjid. Tok Bilal masjid, dia baca-baca ayat Quran, dia suruh saya minum. Bila saya minum, dia suruh tunduk. Dia tepuk belakang, pak, tepuk. Saya rasa benda tu terbit keluar ni rasa. Dia tepuk keluar. Seluruh dada ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil torchlight, bercahaya dada saya. Warna-warni, biru, hijau, kuning, merah, oranye. Segala miang boleh keluar daripada dada. Hebat ilmu manusia ni, sihir. Kita ambil pisau, kita kikih dia. Kikih buat keluar ni. Kita buang dia. Duduk atas daun pisang, bercahaya daun pisang tu. Miang-miang dan buluh-buluh. Miang rebung, miang buluh. Masya Allah. Patutlah saya kata sakit sungguh. Rupanya ada miang buluh. Ditukar daripada luar, boleh masuk dalam badan. Yang ini yang saya katakan tadi, lambat dirawat, tak diubat, tak mau berubat, dikatakan sihir tak wujud, santau tak wujud, insya-Allah jadilah dia kanser yang boleh merosakkan akar urat, akar dalam badan. Ni saya minta, tuan-tuan. Saya bukan nak menakutkan tuan-tuan, tapi saya minta. Hari ini penyakit kanser terlalu banyak sangat. Kanser kalau nak ubat, saya kata banyak kali dah, tolong bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam, insya-Allah. Tuan-tuan tahajud, tuan-tuan bangun sembahyang malam, insya-Allah. Tadi saya jumpa dengan Ustaz Zuhir tentang Mekah. Tentang Mekah. Mekah ni pusat graviti. Saya baru perasan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok astro di rumah tuan-tuan. Piring astro tu, dia menghala ke arah mana? Ada astro rumah. Piring dia menghala ke arah mana? Ha? Langit ke? Ialah menghala ke arah mana? Ya? Dia menghala ke arah barat. Barat tu apa? Maghrib. Maghrib tu apa? Kiblat. Tuan-tuan tak pernah kaji. Ada tak astro menghadap ke arah matahari naik? Piring dia tu. Oh iya tu Ustaz, balik kan cek tengok. Semua menghadap ke arah kiblat. Sebab dia ada saluran, dia ada channel, dia ada frekuensi, dia ada graviti daripada sana. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan bawa kompas. Di manakah kompas itu akan bergerak? Bergerak ataupun tidak kompas itu? Ni keistimewaan Mekah, pusat graviti.
Tuan-tuan cuba tengok satelit di langit. Satelit ini akan mengarah ke arah mana? Dia tetap ke arah Kaabah, tetap ke arah bumi Makkah. Sebab itu tuan-tuan, Kaabah itu pusat bumi, pusat graviti. Tuan-tuan berjalan perlahan-lahan di situ. Ada masanya berlari-lari sikit, ada masanya berjalan pelan-pelan. Lagi pelan, lagi bagus. Itu adalah terapi untuk tuan-tuan. Orang yang sakit, bila dia cuba berjalan, sembuh dia tuan-tuan. Orang yang tak boleh tidur, di Malaysia dia tak boleh tidur, mengidap penyakit tak boleh tidur, pergi ke Mekah, buat umrah. Perlahan-lahan tawaf, perlahan-lahan tawaf. InsyaAllah, balik ke Malaysia, boleh tidur insyaAllah. Kadang-kadang subuh pun terlepas tuan-tuan. Punya rajin, lenanya tidur. Yang ini saya jumpa satu orang, nama dia Tuan Haji Din. Umur dia 78 tahun. Haji Din. Sebelum dia buat haji, dia kena stroke. Herot mulut, tangan lembek, kaki lembek. Kena jantung, kena stroke. Dia kata, Ustaz, saya nak pi juga buat haji. Saya nak pi juga. Kalau saya tak pi, bila saya nak pi Ustaz? Heret kaki pergi haji. Balik daripada haji, sihat walafiat. Sampai sekarang, umur dia 78 tahun. Kalau saya ceramah di Lumut, dia dari Pulau Pinang, dia bawa kereta, ikut ceramah saya di Pantai Remis. Habis ceramah pukul 11.30, dia patah balik ke Penang pukul 2 pagi sampai. 78 tahun bawa kereta dia. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala buat ni hebat. Orang yang jahil, dia tak tahu kebesaran Tuhan. Orang yang jahil, dia tak tahu hakikat kebesaran Tuhan. Maka dia anggap apa yang Allah Ta'ala perintah buat, apa yang Allah larang buat itu tidak ada apa-apa. Dia lupa apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang mesti ada sebab, musabab dan hikmah di sebaliknya. Terperasangkan akan dirinya tiada apa-apa yang berhubung dengan tuntutan Tuhan. Dia kata dia tak ada apa-apa hubungan dengan Tuhan. Masya Allah. Tuan-tuan, semalam tuan-tuan makan nasi. Tuan-tuan makan nasi sepinggan, makan mie sepinggan, makan roti 2 buku, minum air 6 gelas, makan kacang 4 butir, makan biskut Mary 4 keping, makan kuih bahulu 2 ketul, makan buah apel sebiji, kira-kira sekilo. Lepas subuh sampai sebelum tidur makan sekilo. Adakah berat tuan-tuan? Sekilo tambah. Dah makan nasi 1 kilo, patutnya berat pun sekilo dah tambah. 70, lepas makan 71. Besok 72, lusa 73. Kalau sehari tuan-tuan, berapa ratus kilo berat tuan-tuan setahun? Ada berat tuan-tuan naik? Hari ni makan nasi sekilo, hari ni sekilo naik, pergi timbang tengok. Tak naik. Pergi ke mana nasi itu? Tapi dia tak perasan kebesaran Tuhan ada dalam dirinya. Ciptaan Allah yang begitu hebat. Dia makan burger 6 ketui burger, kira-kira setengah kilo. Ada dia berat setengah kilo? Tidak. Ini kebesaran Tuhan. Orang yang tak pernah fikir kebesaran Tuhan, dia makan. Dia hanya makan. Dia tidak fikir bagaimana Tuhan ada dalam hubungannya. Ada tuntutan di situ. Tetapi jikalau manusia itu mengetahui sebenar-benar pengetahuan akan kebesaran Tuhan dan tingginya kekuasaan Allah, menyiksa orang yang berdosa tentulah tidak senang hati dan tidak luput satu masa daripada duka citakan diri, takut jatuh di dalam seksa Tuhan dan balasannya. Tuan-tuan, dalam diri kita ni ada beberapa gangguan. Gangguan paling dahsyat, hebat-hebatan gangguannya ialah syaitan, iblis.
sentiasa menggoda manusia selagi manusia itu tak mati, selagi itulah digoda. Sihat dengan cara sihat godaannya, cantik dengan cara cantik godaannya, kaya dan miskin masing-masing dengan cara masing-masing, ustaz dengan ustaz cara godaannya cara ustaz. Iblis ni tuan-tuan satu saat pun dia tak berhenti goda kita. Nak ambil wuduk dia goda, mula-mula dia goda kita nak semayang. Jangan semayang, awal lagi, relax bro, tengok dulu anugerah Sri Angkasa, awal lagi bro. Duduk dalam majlis tu, tak semayang, nak semayang, relax bro. Bukan kamu seorang tak semayang, ramai lagi bro, relax lah. Setan punya hasut. Kamu ni setan, kalau aku dengar cakap kamu sesat aku. Bangun, lawan. Adakah setan kata Allah kalahlah aku, dia pergi semayang juga? Setan tak cakap macam itu. Kita follow. Dia pergi ambil wuduk, kita kejar. Datang pula ambil wuduk, dia suruh buka paip laju-laju. Yuk, biar laju-laju yuk, senang, puas hati ambil wuduk. Biar membazir tak apa yuk, janji sampai air yuk. Yuk buka paip, buka paip. Sambil buka paip keluar air, menyimbang dengan orang sebelah pula. Din, kamu tak pergi sana Din? Air berjalan. Setan kata yes, aku berjaya membazirkan dia. Ambil pula wuduk, basuh muka, basuh tangan. Setan datang lagi. Yuk, muka belum basuh lah. Oh Allah lah, basuh balik muka. Dekat 6 jam ambil wuduk tuan-tuan. Dia penyakit was-was. Tapi kalau dia berjaya, dia ambil wuduk elok, dia tak membazir elok, setan kata, hoi, tak apa, aku kejar kamu masa nak semayang. Masa nak semayang tu, tengah duk pakai kain pelekat, nak pakai baju Melayu, anak buka televisyen. Tertengok pula cerita Upin dan Ipin. Dia tengok kejap. Betul, tengok. Setan kata, yes, kamu kalah dengan Upin dan Ipin, kamu lambatkan semayang. Setan, yes. Tapi kalau kita kata, adik, tutup TV, kita semayang. Setan kata, cis, tak apa, kita sambung lagi. Masa nak takbir tu pula, dia kacau lagi. Tu yang dikacau waktu takbir banyak tu. Allahu Akbar. Terlupa sebut rakaat pula dah. Ulang balik. Allahu Akbar. Ya Allah, lillahi ta'ala, terlupa pula dah. Setan wah-wahkan macam itu. Itu yang jadi Allah. Udah macam nak berenang tuan-tuan. Setan dia kacau sampai habis. Kalau tuan-tuan boleh melawan setan, tuan-tuan menang. Yang kedua, dalam badan kita ada satu lagi benda, nama dia ialah nafsu. Nafsu ni tuan-tuan boleh lawan, malah tuan-tuan boleh bercakap dengan nafsu. Kenapa tuan-tuan tak bercakap dengan nafsu? Cakap. Nafsu tengok satu perempuan janda, datang semayang maghrib, balik rumah jalan kaki seorang-seorang balik ke rumah. Dia janda, bukannya ada siapa di rumah dia. Kamu pergi mengendak yuk, mengendak kat bilik ayah dia. Mengendak bilik ayah dia ada tingkap, kamu bubuh handphone kamu masa dia masuk tanda. Macam mana nak tahu dia masuk tanda? Lampu dia buka, mestilah dia masuk tanda. Mula-mula lampunya gelap, kemudian cerah, mesti dia masuk. Kamu tak yang hendak, tak apa, kamu rakam dengan handphone. Kita backup. Itu cerita apa tu tuan? Kita backup, kita bakar je. Tuan-tuan letak macam itu. Setan nafsu tu terang ambil gambar, balik rumah nengok, ini apa ni? Silap pula nengok ni. Nafsu, kamu ngendak dia, kamu raba dia. Macam mana nak lawan nafsu? Tuan-tuan kena cakap dengan nafsu. Yang kamu bodoh pergi raba dia buat apa? Kau nak masuk neraka? Bodoh punya. Pam bagi penampar mulut. Diri sendiri tak apa, pam, bodoh kamu. Kamu ingat kamu nak ajak masuk neraka ke? InsyaAllah tuan-tuan takkan buat jahat. Tuan-tuan dah mengalahkan nafsu. Tuan-tuan nak marah dia. Aku penampar budak ni kan?
tuan-tuan duduk diam-diam. Duduk diam-diam, jangan tampar. Kamu tampar pun kalau dia penampar kembali leceh je. Baik kamu duduk diam-diam. Tuan-tuan boleh kontrol nafsu. Masalah dia, kita tak nak melawan nafsu. Kita tidak mau bercakap dengan nafsu. Ada seorang ulama, dia berjahat nak buat jahat. Dia berniat nak buat jahat. Dia kata, celaka kamu nafsu. Kamu nak ajar aku buat jahat. Dia buka jubah dia, tinggal seluar je. Dia berguling di tengah padang pasir. Berguling, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Padan muka kamu, padan muka kamu. Ada niat nak buat jahat, padan muka kamu. Dia padan diri dia sendiri, tuan-tuan. Lama-lama dia rasa letih, penat, buat lagi jahat. Dia pun pakai baju balik, sembahyang taubat, Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya nak lawan hawa nafsu. Sebab itu ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi mengatakan bahawa nak melawan hawa nafsu kena ada dua. Satu dengan perbuatan, pukul nafsu kamu. Dan satu lagi nak melawan hawa nafsu ialah dengan mulut. Mulut lawan. Jangan buat dosa, jangan buat dosa. Allah larang, Allah tak bagi, jangan buat. Itu untuk nafsu tahap rendah. Nafsu yang tahap tinggi, agak-agak tuan-tuan kalau nak rogol orang, ambil tempurung, katok kemaluan. Biasa ni nak buat orang ni, insya-Allah tuan-tuan, kemaluan pun menjerit, aduh menjerit dia. Tak jadi rogol lah tuan-tuan. Ini bila rogol, nak rogol orang, kita kejar. Memang kena rogol lah. Atau ustaz, kalau kita nak mencuri, kena potong sekejap ke ustaz? Terpulang tuan-tuan. Jangan sampai tahap sampai potong tangan pula. Tapi kita boleh bercakap. Kamu tangan, kamu ni nak ajak aku mencuri. Nanti kamu je nak repot aku di hari kiamat. Banyak cantik kamu. Curi sekarang, nanti kamu nak repot pada Tuhan. No way, man. Biasa tu. Tapi orang tengok gila. Kalau tuan-tuan tengok orang macam tu, kamu ni pun satu ya. Pandai-pandai nak suruh aku curi di tabung masjid ni. Itu jahat ni. Orang luar tengok apa? Dia bukan gila. Sebab itu orang tengok ulama sufi, orang tengok dia pun gila. Orang tuduh ulama-ulama sufi ni tuan-tuan gila. Padahal dia pun bukan gila, dia pun menolak. Dia pun menolak dengan nafsu dia pak. Jangan buat haram. Astagfirullahalazim. Tapi orang awam tengok, dah 6 bulan dia cakap seorang-seorang tadi. Memang dia cakap seorang-seorang, dia sebab lawan nafsu dia. Tapi memang setengahnya gila sungguh. Baju tak pakai, seluar tak pakai, udah mandi dekat rombak, dekat air pancuk tu, relax je. Abang dia tu dah lah mandi, cakap seorang-seorang. Ahli sufi tu, kalau otak kamu ahli sufi. Udah tanya bulat tu sufi apa? Jadi tuan-tuan kena faham. Sebab tu tuan-tuan, ahli sufi, kita tengok perangai dia pelik. Dia pakai baju putih macam abang kita ni, Cik Samsuri. Tapi dia ada kalam, dia ada pensel. Apa dia buat? Tiap-tiap kali dia buat dosa, dia tulis. Tulis benda dosa di baju. Tiap-tiap kali dia buat dosa, dia tulis. Dia lupa pada Allah. Aku lupa Allah. Lupa pada Allah. Masya Allah. Sat lagi tulis. Malam sat lagi, dia tengok dekat baju dia. Ya Allah, banyaknya dosa. Dia ambil air semayang, dia semayang taubat. Jadi kalau dia tak mau tulisan baju putih dia orang lain baca, dia mengelakkan diri daripada buat dosa. Jadi akhirnya dia tak buat dosa. Sebab dia takut orang baca tulisan di baju dia. Ini yang kata ulama tuan-tuan. Seorang sufi ni pelik-pelik. Tapi mereka pelik cara mereka. Pelik cara mereka. Mereka banyak bermuhasabah diri mereka. Mereka tak muhasabah orang lain. Mereka muhasabah diri mereka. Kita banyak salah. Aku banyak salah. Aku lagi teruk pada orang. Aku lagi hina pada orang. Kalau kita boleh jadi macam itu tuan-tuan, insya-Allah kita jadi orang yang makin tinggi iman.
Sebab sentiasa nak memperbaiki diri. Tapi kalau kita duk nampak salah orang, nampak tak betul orang, kita makin rendah, makin rendah, makin rendah martabat kita. Sebab kita tidak pernah insaf, tak pernah taubat, tak pernah cuba memperbaiki. Kalau tuan-tuan tegur saya seronok sangat. Kalau tuan-tuan kritik saya suka sangat. Saya bagi buah apple lagi kalau orang kritik saya. Kalau ada duit, saya bagi duit lagi. Kalau orang kutuk saya ucap tahniah. Sebab menyedarkan saya. Tapi berbeza dengan sebilangan orang, bila ditegur, dikritik, dinasihat, melenting, tak boleh terima hakikat. Cubalah tuan-tuan berfikiran terbuka. Janganlah kita ni menutup sampai orang lain tak boleh tegur. Suami tegur, terimalah teguran isteri. Walaupun makan minum isteri tu kita yang tanggung. Tapi kalau dia tegur, terimalah. Sebab kita tak nampak buruk kita di belakang. Sebab mata kita di hadapan. Kita tak nampak buruk kita di bawah perut. Sebab perut kita boroi. Kita tak nampak kaki di bawah. Kita tak nampak tepi ni sebab mata kita depan ni. Tapi isteri kita nampak belakang kita, nampak tepi kita, nampak buruk kita. Kita kadang-kadang tak nampak. Jadi orang yang nampak tu dia tegur. Dia bukan dengki, dia sayang. Tapi bila isteri tegur, kamu diam, kamu diam, kamu diam. Abang saya, kamu diam. Tak sempat kawan tu cakap. Abang saya, sekali lagi, sekali lagi. Itu je bahasa kita. Ni, tangan yang berbicara. Sekali lagi, bagi saya lagi. Satu dia bagi penangan, satu lagi dia bagi talak. Kamu nak ke? Nak sangat ke cerai ni? Nak sangat ke? Itu bahasa dia. Sedangkan kadang-kadang isteri itu menegur kita untuk kebaikan. Tapi kita tak mau terima hakikat. Begitu juga dengan isteri. Kadang-kadang suami tegur, tapi isteri rasa aku yang tanggung makan minum. Isteri kata aku yang bayar semua. Suami aku gajinya berapa sen sangat. Suami aku tak kerja, kena buang kerja, duduk di rumah sebulan dua, tiba-tiba nak nasihat aku, pirak. Akhirnya jadi apa? Yang ni yang kata nafsu tadi. Kalau kita boleh mengalahkan nafsu tu tuan-tuan, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Kalahkan nafsu, biar nafsu tu tertiarap, bukan kita yang tertiarap. Baik. Dia kata kalaulah sesiapa yang mengetahui kekuasaan Tuhan tidak senang hatinya dan tidak luput satu masa daripada mendukacitakan diri, takut jatuh dalam siksa Tuhan dan balasannya di atas orang yang bantah apa perintah Allah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku melihat barang yang tiada melihat sekalian kamu, hai umatku. Wahai umatku, kata Nabi, aku ni nampak benda yang kamu tak nampak, dan aku mendengar apa yang kamu tidak mendengar. Kalaulah kamu, dan adalah aku melihat yang kamu tak nampak, ialah malaikat, pokok, batu, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi nampak? Nabi nampak malaikat sujud, batu sujud, pokok pun sujud. Malah aku mendengar mereka bertasbih kepada Allah. Nabi Muhammad berjalan di atas pasir. Nabi Muhammad mendengar suara-suara tasbih pasir. Nabi Muhammad berjalan di bawah pokok, suara tasbih pokok tu Nabi dengar. Masya Allah, kita ni umat biasa ni tak dengar, tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang yang kata Nabi Muhammad ni macam kita.
Nabi ni macam kita je tuan-tuan. Nikah beranak berak kencing macam kita, kata dia. Geram benar tuan-tuan. Macam kita apa, kamu ada dengar apa? Orang mengaji pun kamu pekak tak dengar. Orang mengajar pun kamu tak dengar. Sama apa? Nabi nampak apa yang kamu tak nampak. Nabi dengar apa yang kamu tak dengar. Orang hari ni kata Nabi Muhammad ni istimewa, biasa je. Dia lahir-lahir tu tak ada apa istimewanya. Buat apa sambut Maulidur Rasul. Dia macam budak kecil lah. Macam budak-budak biasa yang beranak tu, apa istimewa? Dia serupa. Subhanallah. Nabi Muhammad lahir-lahir sujud. Anak kita lahir-lahir beranak nangis. Nabi Muhammad tak ada nangisnya. Lahir-lahir Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Terus sujud pada Allah. Sama kejadah apa dia. Anak kita lahir-lahir umur 6 tahun, 8 tahun kena sunat. Nabi Muhammad lahir-lahir sudah disunatkan. Sama apa kebendanya. Nabi Muhammad lahir-lahir saja naik cahaya sampai ke langit. Anak kita blackout tu kan. Padam lampu. Nabi naik cahaya sampai ke langit. Kita boleh jawab kelahiran Nabi Muhammad samalah macam kelahiran anak-anak kita, gitu dia. Astaghfirullahalazim. Apalah nak jadi ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat anak Nabi Muhammad masa kecil-kecil lari macam budak tu kan? Anak kita lari macam tu. Tuan-tuan jangan marah. Dia bukannya Nabi. Nabi tak ada lari macam tu tuan-tuan. Nabi sejak daripada kecil tak pernah keluar daripada rumah tanpa memakai baju. Tanpa memakai baju, tak pernah. Bila Nabi nak buka baju, malaikat tampar belakang Rasulullah. Rasulullah pakai balik. Dia cari siapa yang tampar. Akhirnya Rasulullah keluar daripada rumah, main bola sekalipun tak pernah tidak memakai baju. Tak pernah tak pakai baju. Sentiasa memakai baju. Tuan-tuan di sini tu imam, ustaz, Pak Haji. Keluar rumah dulu main bola pakai apa? Tak pakai seluar katok je. Ustaz tak ustaz, seluar katok main bola. Baju tak pakai. Dia ada 2 tim. Satu tim pakai baju. Okey, hampa punya tim jangan pakai baju. Bukan ada jersey bola. Dulu budak-budak. Satu tim buka baju, pakai seluar saja. Satu tim tak pakai baju. Hujan lebat main. Main pula tengah bendang, selek sana, selek sini. Balik rumah mak marah. Dengan perkotoran ini mak tak mampu membersihkan pakaian kamu. Dengan sebut pencuci ni, sudah tuan-tuan. Itu iklan TV tu. Tidak lagi dengan sebut pencuci daya, dengan daya tuan-tuan. Ya Allah, Nabi Muhammad tak pernah macam itu tuan-tuan. Jadi jangan hina Nabi dengan mengatakan bahawa Nabi sama dengan budak-budak, anak-anak orang biasa. Nabi tak sama. Sejak daripada mengandung mak dia sampai wafat, Nabi tak pernah sama akhlak keburukan macam akhlak orang biasa. Tidak. Macam keburukan akhlak biasa, tidak. Allah pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sekalian kamu tahukah demikian dengan khabar Nabi bahawa betapalah besarnya Allah Ta'ala sehinggalah attatis samai, melendut langit, dan sepatutnya pula bahawa langit itu melendut dengan sebab banyaknya isi malaikat di dalamnya, hingga jadi melendut ia. Tiada ada di dalam langit itu tempat selebar 4 jari melainkan malaikat menghantarkan mukanya sujud kepada Allah. Di atas langit sana tuan-tuan, tidak ada ruang lapang selebar 4 jari. Tidak ada. Melainkan setiap satu tempat dipenuhi dengan malaikat, sehinggalah melendut langit itu. Tapi kami tak nampak ustaz. Ya, sebab kita bukan Rasulullah. Tapi kami tak nampak ustaz. Ya, sebab kita tak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawapan yang sangat mudah dipahami. Bila sekalian kamu ketahui akan yang demikian dengan khabar Nabi, maka fikirkan olehmu betapa besarnya Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala, hingga tiada lapang sebesar tangan di atas langit melainkan menjadi tempat sujud bagi malaikat. Dan pula langit itu bukannya alam yang kecil, bahkan ianya satu alam yang sangat besar dan luas. Tiada yang dapat mengetahui keluasan langit
melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kata Nabi, demi Allah, sekiranya kamu tahu macam aku tahu daripada kebesaran Tuhan, dan kamu melihat dan mendengar apa yang aku lihat dan dengar, dan yang belum aku lihat dan aku dengar dan mengetahui pula sekalian kamu, seperti mana aku mengetahui membalas siksa Tuhan ke atas orang yang berdosa, yakni dibukakan hijab, diberinya kamu mendengar. Kata Nabi, kalau Allah buka hijab, kamu dengar orang yang disiksa oleh Allah di dalam kubur. Kalau kamu dengar, kamu lalu dekat kubur. Tuan-tuan duduk dekat Masjid Ar-Ridwan ni, sebelah kanan tuan-tuan tu kubur. Kata Nabi, kalau kamu dengar suara mereka, apa yang jadi? Nescaya kamu sedikit tertawa. Tapi berapa banyak orang yang pergi kubur boleh gelak-gelak atas kubur. Kadang tu imam boleh gelak. Duk gelak dengan tukang gali kubur, jatuh dalam kubur. Duk gelak, kan mati dalam tu pula. Duk gelak. Yang mayat duk di atas, tukang gali kubur jatuh di bawah. Oh, kocok dia jatuh. Orang gelak, boleh gelak. Tak heran kalau dia gelak, sebab Nabi kata kita tak dengar bunyi orang yang kena seksa dalam kubur. Sebab itu saya sangat tidak setuju. Ada satu penceramah motivasi, duk ceramah motivasi, duk guna laptop, duk bawa rakaman konon-kononnya seksaan kubur yang dirakam oleh pelombong arang batu ke apa ke di Rusia. Pembohong ni tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis ni, kamu takkan dengar. Ini duk bawa ni, dia ambil rakaman dalam YouTube, dia bawa dalam ceramah. Tuan-tuan dengar, dengar ni. Ini semua rakaman suara dalam kubur. Cuba dengar. Oi. Kita kalau nak buat ceramah pun tuan-tuan, jangan lari daripada hadis Nabi dan ayat Quran. Allah dah kata, Nabi dah sebut, dalam kubur yang di muka bumi ni, yang di atas ni tak dengar suara yang menjerit dalam kubur. Nabi cakap, Nabi kata bukan setakat yang dalam kubur tu tak mendengar. Mayat ketika diusung ke tanah perkuburan itu pun menjerit. Jangan bawa, aku tak nak masuk. Menjerit dia. Kalau dia jahat, oi, dengar tak, jangan bawa. Yang bawa tu pekak, dia tak dengar. Yang mengiring tu pun pekak, tak dengar. Sebab tu dia membawa. Bawa dia. Kalaulah yang mengiring ke kubur tu dengar, oi, jangan bawa, semuanya lari tuan-tuan. Tok Bilal lari, tukang telkin pun lari, tinggal habis yang pelikat lari. Sebab tu kita tak dengar. Yang dengarnya siapa? Binatang. Tuan-tuan kalau bawa ke kubur, sebab itu ulama-ulama ada yang mengatakan sunat mengusung mayat sekira-kira 40 langkah. Hari ni kita kubur, van mayat tunggu betul-betul depan pintu masjid. Usung, tolak dalam van, jalan. Van masjid, van mayat masuk dalam kubur pula. Sebab tu orang tak takut dengan mati hari ni. Dulu kita di kampung-kampung usung. Lepas 10 orang usung, gilir pula, kawan ni usung pula. Berjalan ni tuan-tuan. Kereta berhenti tepi jalan. Nengok mayat lalu. Orang yang di kedai kopi berhenti minum. Yang tebak roti canai pun stop. Mayat lalu. Mana ada orang tebak roti canai? Mayat siapa? Tak ada tuan-tuan. Dia mesti diam, takut. Yang tak pakai tudung mau lari dalam rumah, hendak bertingkap tengok. Takut. Itu hikmah bila mayat diusung. Sekarang mana ada tuan-tuan? Tak ada, takut. Van mayat bawa. Tak ada keranda, tak ada keranda. Tak keranda ada, mayat tak ada ke mak? Yang menebar roti canai, teruskan roti canai.
Yang tengok Gusti terus. Oh, mayat tu terus tengok Gusti. Sebab dia tak nampak. Tuan-tuan kena bawa balik budaya tu, tuan-tuan. Budaya ngusuh mayat. Jalan ke kubur. Lintas kedai karaoke. Kalau boleh berhenti je. Assalamualaikum. Ada mayat. Lepas ni kamu pula. Yalah malah tuan-tuan. Susah hati tuan-tuan. Menang kita tuan-tuan kalau macam itu. Semalam saya nak cari parking dekat hotel saya tu, penuh parking tuan-tuan. Penuh tuan-tuan. Mana tu masuk dah kelab malam hujung. Yang saya pakai sorban, kawan saya pakai jubah, saya pakai jubah. Yang 4-5 orang duduk menunggu tu, takut tu tengok lagi gitu-gitu tuan-tuan. Baru kita parking depan dia orang. Cuba kita pergi salam ke dia. Assalamualaikum. Kerja apa ni? Jaga ke apa ke? Monza ke? Jaga parking ke? Joki ke apa ke? Haram pun kerja kelab malam ni, berdosa ni. Kalau kita cakap macam tu macam mana ramak tuan-tuan? Kadang-kadang tak payah cakap. Tuan-tuan usung mayat aja. Usung mayat berhenti depan. Saudara insaflah, sahabat kita baru meninggal. Assalamualaikum. Ni ada hikmah dalam pengusungan mayat. Tapi semua masjid sekarang semua dah ada van jenazah. Bukan salah, jauh, larang nak usung. Tetapi sekurang-kurangnya 40 langkah ke, memberi peringatan. Sebab Nabi kata bila mayat tu diusung ke kubur, dia menjerit tak nak masuk dalam kubur. Yang mendengarnya hanyalah binatang-binatang. Manusia dan jin tidak mendengar. Nabi kata kalau kamu dengar, pengsan kamu. Sebab tu kita tak dengar. Ni hikmah dia tuan-tuan. Kita tak dengar benda itu. Kalau kita dengar lari. Tetapi kalau orang yang baik-baik diusung ke tanah perkuburan tuan-tuan, alhamdulillah, cepatlah sikit. Aku dah nak jumpa Tuhan. Ya Allah, rindunya aku dengan Tuhan. Allah, aku datang. Allah, rindu nak masuk. Lapang je bawa tuan-tuan. Anu bezanya. Agak-agak kita ni mati, agak-agak menjerit ke, lapang menghadap Tuhan. Bergantung kepada amalan kita. Nabi kata kalau kamu dengar orang yang diseksa dalam kubur, nescaya kamu sedikit tertawa, nescaya banyak menangis. Tetapi disebabkan kamu tak nampak, disebabkan kamu tak dengar, kamu tak nampak benda itu. Kata Nabi, kalau kamu dengar apa yang disebut dalam kubur, apa yang menjerit dalam kubur, nescaya kamu tidak mau bersedak-sedak dengan isteri-isteri kamu di tempat tidur. Tuan-tuan cuba tengok rumah kita sebelah kubur. Depan rumah, depan kampung, depan taman tanah perkuburan. Tak takut apa pun. Pasal apa tak takut? Pasal tak dengar. Kalaulah mereka tu depan tanah kubur rumah mereka tuan-tuan, confirm tak beranak isteri. Kalau mereka dengar siksaan dalam kubur, tak beranak isteri. Kenapa tak beranak ke Ahad? Nak beranak apanya? Tak ada disentuh ke Ahad? Kenapa tak sentuh ke Ahad? Atau tiap-tiap malam dengar, aduh tolong ke Ahad pun takut. Tapi sekarang tuan-tuan cuba tengok yang rumah depan kubur, beranak dia tak tahu tuan-tuan. Sebab apanya beranak dia tak tahu? Atau tak dengar tuan-tuan siksaan dalam kubur. Nabi kata kalau kamu dengar, kamu tidak ada nafsu syahwat langsung. Jadi tuan-tuan boleh dengar tak? Boleh bayang tak macam mana menjeritnya dalam kubur. Anak kita baru menangis, kita dah rasa lemah. Menangis, diamlah. Diamlah, runsin aku. Baru anak menangis, seorang anak menangis. Bayangkan 1000 ahli kubur yang diseksa, bergemanya satu dunia dengar tuan-tuan. Asal lalu dekat kubur, aduh tolong, help me, rescue, comeng, macam-macam tahu. Udah tak lalu makan kita ni. Tapi Allah ni maha pengasih. Allah tak bagi dengar. Nabi kata kalau kamu dengar, kamu tinggalkan rumah, kamu berlari ke jalan raya, kamu menangis di jalan raya, dan kamu akan berkata, ya Allah, lebih baik aku jadi pokok daripada jadi orang. Aku tak nak lah diseksa macam ini.
Sebab tu tuan-tuan, Abu Bakar bila dia tengok pokok, Abu Bakar kata dekat pokok, untung kamu pokok, di hari kiamat kamu tak dibangkitkan untuk dihisap. Untung kamu pokok. Kita hari ni ambil tapak balonnya pokok, menyusut orang kamu. Tapi kita tak pernah pikul, tak pernah fikir pokok ni langsung tak ada dosa. Untungnya kamu pokok. Sebab tu ahli sufi, dia tengok pokok dia cakap, seronok kamu pokok, kamu tak ada dihisap, kamu tak sombong, kamu tak belagak, kamu tak lawan Tuhan, seronok kamu pokok. Orang awam pula tengok, dah gila, bunga pokok mencakap orang tu ni. Dia bukan gila, dia mengkaji. Sebab tu kebanyakan orang yang mengkaji lebih gila. Seulang balik, dia bukan gila, dia mengkaji. Sebab itu orang yang terlebih mengkaji kebanyakannya gila. Wallahu a'lam. Habis pelajaran kita. Hari ni satu kitab letih. Saya nak pergi Johor tuan-tuan, jauh ni, Kota Tinggi ni jauh. Ada apa-apa soalan? Ya. Cerita kompos di pergi Mekah. Saya nak pergi umrah ni bulan 3 ni. InsyaAllah saya buat kompos. Saya nak tengok kompos tu jadi apa. Kompos tak bergerak tuan-tuan. Tak bergerak kompos tu. Tuan-tuan yang mana ada jam, tolong bawa jam kompos. Ni maha berkuasanya Allah. Bumi tu, bumi Kaabah, bumi Mekah. Jadi tuan-tuan yang mana nak pergi tawaf, nak pergi sa'i ke apa ke, jalan perlahan. Itu adalah pusat graviti. Jangan nak kerja, nak habiskan 7 pusingan. Buat pelan-pelan. Sebab tu bila orang dah ramainya manusia buat haji, berasa, itu bukan jahat tu tuan-tuan. Bukan tak elok tu. Dia elok sangat untuk jiwa, elok untuk jantung, elok untuk hati, elok untuk perjalanan darah. Tapi kita cuba tuan-tuan tengok masa tawaf, langgar sana, langgar sini, nak potong sana, potong sini. Kita bangga, kita dah habis awal. Bila kita dah habis tawaf, kita lepak dekat tempat air Zam-Zam tu. Bangga je. Orang lain baru sampai. Baru sampai haji, saya dah 2 jam rehat lah. Dia nak bangga macam itu. Orang macam ni tuan-tuan, dia balik tak ada kesan juga. Cuba tuan-tuan pergi ke tawaf umrah, tawaf apa nama Kaabah tu, perlahan. Jalan dengan suami, dengan isteri jalan. Perlahan-lahan. Suami dengan isteri ni cuba tuan-tuan tengok. Ke mana-mana selepas itu akan pergi berdua. InsyaAllah makin mesra hubungan dia. Baik, cukup sekadar.